Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal bin Saleh, nombor kad matrik 10DLS 19F1015. Hari ini saya nak terangkan pasal pengertian penyembelihan. Okey, penyembelihan dari segi bahasa bererti potong atau belah bagi menghilangkan nyawa binatang. Dari segi syarak bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan alatan yang tajam seperti pisau yang tajam. Selain daripada kuku, gigi dan tulang untuk membolehkan haiwan itu halal dimakan oleh orang Islam. Hukum sembelihan, hukumnya wajib dilakukan ke atas sesuatu haiwan itu untuk membolehkan ia halal dimakan. Kalau kita sembelih haiwan itu dengan elok, dengan cara yang sah, kalau dia halal lah. Okey, haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum Islam diistilah sebagai bangkai dan najis. Kalau kita makan haiwan yang tak sembelih tu, kalau dia umpama bangkai lah. Seterusnya, dalil tentang pensyariatan penyembelihan. Okey, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik terhadap sesuatu. Oleh kerana itu, jika kamu membunuh, perbaikkanlah cara membunuhnya. Apabila kamu menyembelih, maka perelokkanlah cara penyembelihannya, serta tajamkanlah pisaunya dan mudahkanlah penyembelihan itu. Riwayat Muslim. Okey, binatang yang patut disembelih. Okey, di sini saya akan terangkan sedikit. Binatang yang halal itu adalah segala jenis binatang yang baik dan tidak mendatangkan mudarat kepada orang yang memakannya seperti ayam, itik, lembu dan sebagainya. Okey, ni contoh-contoh binatang yang halal lah. Contohnya macam kambing, ayam, burung unta, lembu, kerbau. Kat dunia ni banyak benda-benda yang halal. So, tak patut kita nak makan benda yang haram. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hadi bin Muhammad Riza, nombor matrik 10DLS 19F1037. Okay. Hari ni saya nak membentangkan tentang binatang yang tidak halal dimakan. Okay. Binatang yang tidak halal dimakan ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, haiwan darat. Semua haiwan darat dihalalkan untuk orang Islam kecuali seperti berikut. Macam babi, anjing, haiwan yang tidak disembelih mengikut hukum syarak. Haiwan yang tak disembelih ikut syarak. Haiwan yang bertaring dan menggunakan cakar untuk membunuh, iaitu seperti haiwan harimau, beruang, gitu. Burung yang mempunyai kuku, mencakar atau memakan secara menyambar, macam burung elang dia menyambar untuk makan, gagak dan sebagainya. Haiwan-haiwan yang diperintahkan oleh Islam untuk membunuhnya, macam apa? Macam tikui, lipan, lipat, kalajengking, cicak. Tak boleh. Lagi haiwan yang dilarang oleh Islam membunuhnya seperti semut dan lebah. Semut dan lepuk pun tak boleh makan. Haiwan-haiwan yang dipandang jijik oleh umum seperti kutu, lalat, ulat dan seumpamanya. Kita nak makan lalat kan. Lalat tu duduk kat tetek, kita nak makan dah. Haiwan yang hidup dua alam. Macam dia dua alam tu, macam dia hidup kat darat pun dia hidup, kat air pun dia hidup. Macam katak, buaya, kura-kura dan sebagainya. Yang seterusnya tadi haiwan darat, ni haiwan laut. Hakikatnya semua haiwan laut hidup layak dan adalah halal bagi orang Islam, kecuali semua jenis haiwan laut yang mengandungi racun. Semua jenis haiwan laut yang boleh memabukkan jika dimakan. Kalau kita makan tu jadi mabuk, tu kita tak boleh makan juga. Semua jenis haiwan laut yang boleh mendatangkan kemudaratan atau bahaya kepada kesihatan manusia. Macam ikan yang berduri-duri tu. Ikan apa tak? Yang berduri-duri tu, kalau kita makan mesti berdarah mulut kita. So kita tak boleh nak makan benda tu, sebab dia memudaratkan kita. Yang seterusnya, alat penyembelihan. Alat penyembelihan ni
yang kita nak sembelih binatang tu mesti ada tajam kan. Boleh melukakan, alat tu boleh melukakan dan mengalirkan darah binatang tersebut. Contohnya seperti pisau yang tajam, parang yang tak tumpu tajam lah, dan sebagainya. Kenalah benda tu kena tajam sebab kita tak maulah siksa binatang tu. Kalau kata kita sembelih tu terus mati, tak mahu siksa dia sakit-sakit kan. Seterusnya, alat tersebut mestilah tidak boleh diperbuat daripada gigi, tulang atau kuku. Alat-alat tu tak boleh diperbuat daripada gigi, tulang atau kuku. Seterusnya, bahagian yang disembelih. Sembelihan yang sah hendaklah memutuskan halkum. Halkum tu saluran pernafasan, dan mari saluran makanan dan minuman. Mari tu saluran makanan dan minuman. Dan memutuskan vena jagula dan arteri karotid. Itu siapa yang belajar sains, dia akan tahu. Hukum memutuskan halkum dan mari ni adalah wajib. Manakala memutuskan vena jagula dan arteri karotid ni adalah sunat. Dan kalau tengok, kita kena putuskan. Mula dia sampai halkum dulu, lepas tu baru sampai meri. Bagi haiwan yang tidak dapat disembelih pada leher, sebab haiwan seperti haiwan buruan kan, maka adalah dibolehkan penyembelihan pada mana-mana bahagian anggotanya. Mana-mana bahagian anggota badan dia, kita boleh sembelih. Kalau kita tak boleh nak sembelih kat leher, tapi hak tu mesti ada sebab. Mana-mana bahagian yang kita boleh bagi haiwan tu mati, ini adalah untuk mematikannya dengan syarat niat menyembelih. Sekian saja daripada saya, Muhammad Hadi Muhammad Riza. Jangan lupa duduk rumah, jangan keluar. Kita tak kena penyakit yang berbahaya ni, boleh bom. Itu saja. Sekian, terima kasih. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Akmal bin Zulkifli. Nombor metrik 10 DLS 19F 1033. So hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk syarat sah sembelihan, perkara sunat semasa penyembelihan, perkara makruh semasa penyembelihan, dan hikmah penyembelihan sebagai penutup. So, saya akan start dengan syarat sah sembelihan. Syarat sah sembelihan yang pertama, penyembelih dilakukan oleh orang Islam atau ahli kitab. Untuk syarat sah sembelihan, kita sebagai umat Islam ni, penyembelih mestilah orang Islam dan bukan kafir ataupun orang yang kafir lah. Kemudian dilakukan dengan niat menyembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So niat dalam hati kita ni, kita nak menyembelih tu kerana Allah Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan kerana yang lain. Binatang itu masih hidup ketika disembelih. Kita mestilah menyembelih binatang yang hidup, bukan menyembelih bangkai. Contoh bangkai, bangkai yang matilah. Haiwan yang mati tidak boleh disembelih kecuali contohnya macam ikan, walaupun dia bangkai tapi dia tetap halal dimakan. Binatang itu adalah halal dimakan. Binatang itu halal dimakan. Untuk kita nak menyembelih ni, kita perlu menyembelih binatang yang halal dimakan.
menggunakan alat yang tajam selain dari kuku, gigi dan tulang. Kita perlu memastikan alat yang kita nak guna untuk penyembelihan tu perlulah tajam supaya dia tidak menyiksa binatang dan untuk mempercepatkan kematian terhadap binatang yang disembelih. Kemudian untuk penyembelihan tu kita perlu memutuskan urat halkum dan urat mari dalam penyembelihan tersebut. Seterusnya, mati dengan sekali penyembelihan sahaja. Tidak dilakukan penyembelihan selain kerana tidak melakukan penyembelihan selain niat kepada Allah SWT. Tidak dilakukan dalam ihram. Contohnya kita dalam ihram, kita tak boleh nak melakukan penyembelihan ni. Okey, kemudian saya akan menerangkan tentang perkara sunat semasa penyembelihan. Okey, yang pertama, kita mestilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menghadapkan binatang yang akan disembelih itu menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca selawat ke atas Nabi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang keempat, memutuskan dua urat dari kiri dan kanan supaya cepat mati, iaitu yang saya bagi tahu tadi, iaitu urat halkum dan urat mari. Yang kelima, menggunakan pisau yang tajam. Selain pada pisau yang tajam, kita juga boleh menggunakan peralatan yang tajam supaya tidak menyisakan binatang tersebut. Binatang itu dibaringkan di atas kerusuk kiri dan melakukan penyembelihan dengan segera. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang perkara makruh semasa penyembelihan. Yang pertama ialah mengasah pisau di hadapan binatang yang hendak disembelih. Bila kita berbuat, contohlah kita ni sendiri berbuat seperti itu, ia akan mendatangkan perasaan yang takutlah terhadap binatang yang akan disembelih itu. Yang kedua ialah menyembelih hingga terputus kepala. Yang kedua. Yang ketiga ialah penyembelihan dilakukan oleh orang perempuan. Dia jadi makruh bila penyembelih itu adalah perempuan. Tapi tak mengapa. Cuma dia menggalakkan orang lelaki lah untuk menyembelih. Okay, sebagai penutup ialah saya akan menceritakan tentang hikmah penyembelihan. So yang pertama ialah untuk menunjukkan perbezaan yang nyata antara cara orang Islam dan cara orang kafir dalam soal mematikan haiwan. Sebab dalam Islam ni kita tahu yang kita dalam proses penyembelihan kita ada tujuh cara dia, ada syarat dia. So nak dapatlah bezakan dengan orang kafir macam mana dia melakukan penyembelihan dia kan. So yang kedua ialah untuk menunjukkan perbezaan daging yang halal dimakan dan yang haram dimakan oleh orang Islam. Kerana dalam Islam ni ada benda yang kita boleh makan, ada yang halal dimakan dan ada yang haram dimakan. So yang ketiga ialah untuk memastikan haiwan tersebut tidak mengalami kesakitan yang terseksa ketika disembelih kecuali dalam masa yang singkat. Ini supaya agar darah dari dalam haiwan berkenaan dapat mengalir dengan cepat. Seterusnya dapat mengelakkan daripada jangkitan kuman yang mungkin ada dalam darah haiwan tersebut. Okey, contohnya tujuan kita mempercepat memutuskan urat halkum dan urat mari ni, kita untuk mempercepatkan proses darah tu keluar. Sebab bila darah tu keluar dengan cepat, so kuman tidak dapat menyerap masuk lah. Orang cakap haiwan yang kita haiwan yang kita sembelih tu terhindar daripada penyakit lah dan kuman, kira macam selamat dimakan. Ini juga adalah supaya sebagai meminta keiznan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana haiwan dan manusia adalah
makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang bernyawa. Okey, sekian saja daripada saya dan rakan-rakan saya yang lain. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang adalah kelemahan daripada diri saya sendiri dan rakan-rakan saya. Okey, sekian.